Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni ma nasitu min al-Qur'anil Karim wa ma nasitu min al-ahadits an-nabawiyyah. وعلمني ما منهما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Imam Al-Murusi, Al-Ijazah Puasa, tuan-tuan, perempuan, sedang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak tingginya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehingga ke hari kiamat. Tuan-tuan, perempuan, sedang yang dikasihi sekalian, serangan-serangan terhadap Islam ini baik daripada golongan kafir, munafikin, murtad, ajaran-ajaran sesat, sama ada yang tradisional, yang moden, bentuk pluralism, liberalism, sosialism, komunisme dan islam apa lagi. Mereka ini akan masuk menyerang pertama sekali melalui pintu ulama, institusi ulama. Mereka akan serang institusi ulama sehingga institusi ulama ini akan jadi lemah dan mereka tidak dipercayai, hilang kredibilitas. Bolehlah mereka bermaraja-raja, mengkritik, berpendapat, mengeluarkan fatwa. Ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih. Apabila ulama-ulama itu sudah mati, sudah tidak ada, dalam kes ini sudah dibunuh karakternya, kredibilitinya, kepercayaannya, maka mereka pun fasa'aluhum urusan juhal, artinya tokoh-tokoh, urusan kepala-kepala, juhal, kepala bapa, kepala jahil, kepala jahil, fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Mereka itu sesat, bukan setakat sesat, bahkan menyesatkan. Fa'aftau bighairi 'ilmin. Kenapa orang tak percaya kepada ulama? Sebab itu diserang institusi ulama ini, orang tak rujuk pada ulama. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Naklah kamu semua tadi pada ahli zikir, ahli ilmu, orang yang mengetahui jika kamu tak tahu. Perintah Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, al-ulama warasatul anbiya, dan pewaris para nabi itu ialah ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak meninggalkan atau pusakanya untuk duniawi, bukan emas dan perak. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Siapa yang memustakakan ilmu itu? Yang memustakakan ilmu itu ialah orang yang berilmu. Orang yang berilmu ialah ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu para pewaris Nabi. Artinya tidak terima ulama, tidak terima Nabi, tolak hadis. Dan mereka serang tolak hadis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini manusia, katanya, jangan dewa-dewakan. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu semua ini cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ikut aku. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mau ikut Nabi ini tak cinta pada Nabi, tak cinta pada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi bawa hendaklah kamu ambil. Apa yang Nabi larang, maka hendaklah kamu tinggalkan. Berhenti, jangan ambil. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Allah perintah taat pada Rasul. Allah turunkan Al-Quran ini kepada siapa? Kepada Nabi dan kepada kita. Untuk siapa? Untuk ditegakkan oleh Nabi SAW.
Wa anzalna, macam mana ayat itu? Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan Al-Quran, Az-Zikr itu Al-Quran. Kami turunkan Az-Zikr itu untuk apa? Supaya kamu terangkan Al-Quran itu kepada manusia. Apa yang diturunkan kepada mereka? Jadi kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena ikut hadis sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima Allah Subhanahu wa taala. Dia nak pergi ke mana ini? Nak pergi ke mana ini? Dia nak serang Al-Quran. Bila dia serang Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ikut Quran sebenarnya. Inilah dia matlamatnya, matlamat terakhir ini. Inilah dia ini. Menolak Islam itu sendiri. Dia mula dengan apa? Sikit-sikit. Ini yang terjadi di mana? Di Indonesia sekarang. Dan boleh bawa sampai ke Malaysia. Kerana di Indonesia sekarang ni, orang yang lulus daripada pesantren, orang yang lulus daripada pengajian-pengajian tinggi, yang ada PhD dalam agama, dia kritik Al-Quran. Al-Quran boleh dikritik. Akhir-akhir sekali, apa fahaman dia? Dia kata semua kitab suci ini betul belaka. Semua agama ini menuju ke Allah belaka. Akhir-akhir ini. PhD agama apa ni? Ini pemikiran yang pemikiran pluralism agama, liberalism. Sebab itu pengajian-pengajian yang seperti ini kena ada daripada asal, back to basic. Akidahnya nak kena mantap. Sekarang ni orang tak peduli, orang tak berapa peduli, orang tak berapa minat. Bab-bab akidah ni susahlah dah sepakai. Apatah lagi dimomong-momongkan. Semalam saya ke Malang bersama dengan seorang sahabat dalam kereta tu sembang-sembang. Beliau bercerita baru-baru ni menghadiri satu majlis agama, majlis kuliah. Dan sebelum menunggu majlis kuliah tu adalah beberapa orang bersembang-sembang yang mengikuti kuliah pengajian itu. Maka kita dengar oleh sahabat ni, dia kata seorang Pak Imam, dia kata orang majlis sebab dulu ni kufur, kafir. Masya Allah. Jadi sahabat kafir. Kerana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada. Sahabat ni berkata celah. Dan Pak Imam baca Quran. Cuba baca Qul a'udzu birabbin nas. Bin nas tu hukum apa? Wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Zaman Nabi ada tak wajibul gunnah? Ada sebut-sebut wajibul gunnah. Senyap dia. Ini masalahnya susunan para ulama. Wahdaniyah tak ada ke dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Masya Allah nak kira begitu. Ini penyakit orang mengaji takbir. Mengaji tidak berpandukan, orang kata ilmu-ilmu asas yang lain, ilmu alat nak kena ada. Bukan kita mengaji bukan semata-mata hak yang ada yang kita dengar begitu. Dia ada usul fiqh, ada usul hadis, ada usul tafsir, ada ilmu balaghah, ada ilmu nahwu dan saraf, ilmu bahasa Arab yang kita kena kuasai. Sebab itu kita ikut ulama-ulama yang muktabar. Dan kalau nak sifat 20 ini kufurlah Imam Nawawi, kufurlah Imam Ghazali, kufurlah Imam Baihaqi, kufurlah Imam Al-Baqillani, Al-Izz ibn Abdul Salam, Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih. Membuka kota Konstantinia itu, Istanbul itu dibuka oleh Muhammad Al-Fatih. Yang Nabi SAW sebut Konstantinia itu akan jatuh pada siapa? Pemimpin yang baik dan rakyat yang baik, tentera yang baik. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Ni kalau tidak, tentu Nabi SAW tak kata tentera yang baik. Pasal kufur, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang kita kena mengaji balik ni. Kadang-kadang itu kita ada sebesar. Apa hukum darah dia ni tak? Orang yang menolak haji halal ke haram? Baik, itu balik kepada fatwa.
Tetapi saya nak menyebut secara umumnya murtad ini hukumnya hukum bunuh. Karena Nabi SAW menyebut man baddala dinahu faqtuluhu. Itu dia masuk hukum hudud. Termasuk hudud. Baik, kalau sekiranya menjalankan hukum Islam itu, maka dibicarakan dan difatwakan, itu terserahlah kepada pihak berkuasa yang berkuasa pada waktu itu. Wallahu Macam Syiah ni macam mana Ustaz? Itu bukan ikut Syiah pun banyak cerita. Kalau kita nak buka pula Syiah, tapi kita ambil cerita ni, Syiah ni mana-mana Syiah pun sesat. Dan keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana mereka mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Umar. Sedangkan kata Nabi SAW, asyaratun fil jannah, An-Nabiyyu fil jannah, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha ibn Ubaidillah fil jannah, wa Zubair ibn Awwam fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, mereka itu dia nak syurga. Tapi mereka kata Sayyidina Abu Bakar itu tagut berhala Quraisy, Sayyidina Umar itu tagut berhala Quraisy. Ni dua berhala Quraisy ni. Kita nak kata apa ni yang benar pada orang yang mengkafirkan para sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk syurga? Sedangkan kata Nabi, sesiapa yang menuduh seseorang itu kafir, kalau sekiranya orang itu tidak kafir, maka kafir itu akan kembali kepada orang yang menuduh. Sekarang ini mereka tuduh Sayyidina Abu Bakar kafir, Sayyidina Uthman kafir, Sayyidina Umar kafir. Jadi kita tidaklah nak berfatwa, tetapi begitulah keadaan. Ini baik ajaran-ajaran sesat yang berbentuk tradisional, ajaran-ajaran sesat yang berbentuk moden. Ini yang dia punya benteng. Ini benteng. Sekarang ada orang takbir, cara pendekatan salaf pun dia tak belajar, cara pendekatan salaf seperti ini pun dia tidak belajar. Pendekatan salaf apa dia panggil ar-rububiyyah, al-uluhiyyah, asma wa sifat, dia tak belajar. Yang ini sifat 20 dia tu tidak belajar. Dan kita katakan pendekatan yang kita belajar ini, yang kita cuba belajar ini pendekatan yang praktikal, sesuai dengan zaman ini. Kerana zaman ini macam-macam yang kita sebut tadi, serangan terhadap Islam ini orang yang menggunakan akal. Jadi kita kena juga guna akal. Jadi kita seimbangkan, kita bawa seiring hujah tu, dalil naqli, dalil akli. Dan manhaj inilah yang mengalahkan siapa yang menyenyapkan ataupun menguburkan Mu'tazilah, Jabariyah. Kenapa? Karena kita tidak boleh lagi tamatkan perdebatan kita ataupun perbincangan kita. Awak mesti terima ini ayat Quran, ini hadis. Awak mesti terima. Jangan takwil lagi, jangan fikir lagi. Terima seadanya. Tak terima, kafir. Misalnya. Jadi sebab itu kita insya-Allah perjuangkan. Dan wajib pula ke surat berapa? Ke surat 12 dari bawah 1. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahawa ia i'tiqad bahawasanya setiap malaikat itu daripada hamba Allah yang dimuliakan dia, dan bahawasanya terpelihara sekaliannya daripada segala maksiat, lagi suci mereka itu daripada sifat manusia, dan tiada diketahuikan banyaknya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata
wajib mesti atas tiap-tiap mukallaf. Artinya kalau kita tidak buat dosa, kita ni mukallaf. Artinya apa? Islam akil, balik, sihat badan, sempurna hawas, tidak pekak buta tuli. Maka kita wajib i'tiqad, letakkan satu keyakinan dalam hati yang jazam, yang kukuh, bahawasanya sekalian malaikat itu daripada hamba Allah yang dimuliakan. Ada malaikat ini termasuk rukun iman, percaya kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya. Siapa-siapa yang tak percaya kepada malaikat, hukumnya kafir, murtad, terkeluar daripada Islam. Ini yang dia teka-teki ni, teka-teki dia kata teka-teki agama lah. 6 tolak 1 kosong. Apa dia? Rukun iman. 6 tolak 1 kosong. Apa jawapannya? Rukun iman. Kita tolak 1 saja daripada yang 6 itu kosong. Artinya kita tidak iman. Hamba Allah yang dimuliakan, ya, al-mukarramun ini, para malaikat ini hamba Allah yang sangat mulia, yang suci. Kenapa? Kerana mereka tidak melakukan salah dan dosa, dan bahawasanya terpelihara sekaliannya daripada segala maksiat. Mereka ini tidak akan buat maksiat, tidak akan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka buat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu buat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak bermaksiat, derhaka, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu buat apa yang diperintahkan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Suci mereka itu daripada sifat manusia. Maksudnya apa? Manusia ini dia buat makan, dia minum, dia tidur, dia buang air, dia bersama isteri, dia berkahwin, dia. Jadi malaikat itu suci, maksudnya mereka tidak terlibat dengan semua itu. Mereka ini tidak ada nafsu, ada akalnya, tetapi tidak ada nafsunya. Dan iman mereka sungguh tinggi, tidak berubah-ubah. Dia tak ada turun naik macam kita. Kita ni yang qus wa yazid, berkurang dan bertambah. Iman para malaikat ini dia tidak berkurang. Dia kenapa? Dia sentiasa taat pada Allah SWT. Dia tak pernah derhaka, dia tidak pernah bermaksiat. Kenapa? Rahsianya. Sebabnya, sebab utamanya tak ada nafsu. Yang kita ada terkhilaf, tersalah ya, mula daripada awal dulu lagi. Kenapa? Kerana nafsu. Terutamanya apa yang kita sebut? Dua perkara yang menyebabkan seseorang itu paling banyak masuk neraka. Maksudnya seseorang, dua perkara yang menyebabkan manusia itu paling banyak masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi. Apa yang di antara dua rahangnya itu dah tak tulang, dan apa yang di antara dua kakinya hak yang tak bertulang juga. Hak ni yang paling banyak ni. Inilah dia. Maka malaikat tak ada. Malaikat pun bila masuk syurga tu bagi nafsu je. Ya? Tak bagi nafsu kalau masuk syurga sikit malaikat. Hanya bonus. Pelau. Malaikat tetap malaikat. Baik.
Dan tiada diketahuikan banyaknya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikatnya sungguh ramai, ya, ramai. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Tak payah carilah, tak payah sedikitlah. Ya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak beritahu, tak penting pun. Yang pentingnya ialah kita i'tikad ada para malaikat ni begitu. Ya. Dalam satu riwayat yang tidaklah berapa kuat, dikata kejadian malaikat, manusia dan jin ini ada 10 bahagian. 9 bahagiannya adalah malaikat, dan 1 bahagian itu berkongsi antara jin dan manusia. 1 bahagian itu kita pecahkan kepada 10, maka 9 bahagiannya adalah jin, 1 bahagian saja manusia. Artinya kalau kita pecahkan dalam 100%, 90% adalah malaikat, 9% adalah jin, dan 1% saja manusia. Kita ni ada berapa dulu ni? Sekarang ada 7 bilion lebih. Yang dulu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai ke orang yang terakhir menjelang kiamat. Itulah sebab semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad karramna bani Adam. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Kami sungguhnya akan jadikan muka bumi ini khalifah. Kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa misi dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadinya malaikat ni ramai. Tak tahu berapa ramai. Wallahu a'lam. Jin saja pun ramai. Dan setengah daripada mereka itu Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel dan sekalian yang 4 ini kepada segala malaikat, dan mereka itu terlebih afdalnya. Ketua para malaikat di Jibril alaihissalam, Mikail ini malaikat yang besar-besar, maksudnya yang kepala itu. Israfil dan Israel ini yang paling besar, yang paling hebat. Dan mereka itu terlebih afdalnya mengikut susunan yang kita sebut ni tadi, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ya. Dan setengah mereka itu hamalatul arsh, yakni yang menanggung akan arsh. Dan mereka itu sekarang 4 malaikat, dan tampak atas mereka itu pada hari kiamat 4 pula. Ya. Sebelum kita sebut tentang malaikat hamalatul arsh ini, dia ada 10 orang, 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Ya, ini secara detail ni, secara tafsir kita kena i'tikad 10 ni lah, kena tahu. 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang Jibril membawa wahyu. Lagu tarikan 10. Yang hamalatul arash, dan yang melaksanakan tugas-tugas yang lain ini, kita wajib i'tikad secara ijma'. Secara tafsir 10 ni. Secara ijma', secara umumnya, hak yang lain-lain ini termasuklah hamalatul arash. Sekarang ada 4. Nanti dia akan bertambah lagi 4, jadi 8. Hamalatul arash ini yang memikul arash Allah Subhanahu wa taala. Ini antara para malaikat yang besar, yang hebat, ya? Sebab itu disebut di sini juga. Sebelum disebut malaikat-malaikat yang lain, disebut 4, lepas itu sebut juga malaikat hamalatul arash. Hamalat itu daripada hamil. Hamil ni yang memikul, yang membawa, yang memikul, yang menanggung, maksudnya menanggung. Ya. Dan dalam kitab ini didetailkan tentang
percaya kepada malaikat. Yang pertama, malaikat apa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nazala bihi ruhul amin. Nazala bihi ruhul amin. Dia panggil juga ruh al-amin, ar-ruhul amin, malaikat Jibril alaihissalam. Nak baca dalil ya kan? Dalil-dalil daripada Al-Quran. Baik. Dalil naqli ni. Kita baca dululah. Dan setengah daripada mereka itu Munkar dan Nakir dan Ridwan yang menunggu syurga, menjaga syurga, dan Malik yang menunggu neraka. Ini dia 10 malaikat. 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Malaikat Jibril membawa wahyu, Mikail membawa rezeki, Israel pula mencabut nyawa, Rakib Atid malaikat kanan dan kiri mencatat segala amalan. Rakib mencatat kebajikan, Atid pula mencatat kejahatan. Maka Israfil kerja tiup sangkakala, karena kira soalan kubur. Malik menjaga neraka, Ridwan pula menjaga syurga. Malaikat Jibril alaihissalam kerjanya membawa wahyu. Mikail kerjanya menguruskan urusan rezeki. Israel mencabut nyawa. Israfil meniup ke sangka kala. Itu 2 kali nanti dekat agama. Sekali kita nak bangkit nanti. Sekali itu kerja Israfil. Rakib mencatat kebaikan bagi kanan. Atid mencatat kejahatan. Munkar Nakir kerjanya berdoa dalam kubur. Ini marrabuka wa man nabiyuka ma kitabuka wa man ikhwanuka. Tanya belaka esok dalam kubur. Munkar Nakir. Malik jaga neraka. Ridwan jaga syurga. Apalagi malaikat ini tak sebut. Belaka-belaka dah dah. Kita ni bagus kan ni. Asas akidah Islam. Hadis agama Islam kelihatan. Bahasa lama ya. Bahasa mulut. Kita lalu. Gelar ni. Gelar Dia. Nah, dengan bahasa bilangan malaikat yang sebenar tidaklah dapat diketahui dengan pastinya, kerana tidak ada kenyataan yang sah tentang bilangannya. Yang kita sebut tadi hanya ratusan saja, bukan jumlah malaikatnya sekian ribunya, tidak. Tetapi nama-nama mereka yang wajib diketahui hanya seramai 10 sahaja, yaitu Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Rasul-Rasul. Firman Allah Ta'ala dalam ayat 192 hingga 194 Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang mentadbir seluruh alam. Ia dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, yakni Jibril, ke dalam hatimu supaya engkau menjadi salah seorang pemberi amaran. Ini dalil
tugasnya membawa wahyu. Mikail tugasnya mengurus rezeki, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanam-tanaman. Firman Allah ayat 98 surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana 'aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha 'aduwwun lil kafirin. Fa inna Allaha 'aduwwun lil kafirin. Sesiapa yang memusuhi Allah dengan mengingkarkan petunjuk dan perintah dan memusuhi malaikat, ada yang memusuhi malaikat. Orang Yahudi ni musuh dia malaikat Jibril. Mereka ni tak suka sangat, tidak suka dengan malaikat Jibril. Dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril. Orang Syiah pun, sebagian Syiah percaya bahawa malaikat Jibril salah bagi wahyu. Allah SWT perintahkan supaya bagi pada Sayyidina Ali, bagi pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah. Sebab itu mereka ini sangat mendewa-dewakan Sayyidina Ali. Kenapa? Kerana usul ataupun asal usul akidah ini daripada Yahudi. Yahudi memang musuhnya Jibril alaihissalam. Dan Mikail maka akan disiksa oleh Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Kalau nak memusuhi si Jibril alaihissalam, ya, Israfil tugasnya menjaga semboyan kiamat. Ditiupnya kali yang pertama ketika hendak menghancurkan alam semua, dan ditiup kali kedua ketika hendak membangkitkan semula seluruh manusia untuk dibawa ke tempat pengadilan. Itu kerja malaikat Israfil. Israel tugasnya mengambil nyawa sekalian yang hidup. Dalam surah Al-An'am ayat 61, hatta idza jaa ahadakumul maut, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang daripada kamu, ia diwafatkan oleh malaikat kami, dan mereka tidak melalaikan kewajipan yang disebut rusuluna. Rusuluna ni artinya malaikat. Di surat ini ada pembantu-pembantu ni. Rusul itu nama rasul. Amin. Jadi tak kisahlah mati serentak ke mati orang sana, orang sini mati, orang sana mati. Nah, ada pembantu ni. 5. Malik tugasnya menjaga neraka. Kita baca apa tu tunggu ni 4 orang tadi. Malaikat Jibril, Mikail, Israel dan Israfil. Dan Israel. Baik. Kita tak sebut tadi kejadian malaikat. Kejadian malaikat ini daripada cahaya. Mereka itu dijadikan daripada cahaya berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, khuliqatil malaikatu min nur. Dijadikan malaikat itu dari ada cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan dijadikan jin-jin itu daripada api yang menyala. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan dijadikan Adam, dijadikan manusia ini seperti apa yang disifat atau diberitahukan kepada kamu. Apa dia? Daripada tanah. Apabila Allah SWT perintahkan iblis la'natullah untuk sujud pada Adam, Nabi Adam alaihissalam, apa dia kata? Qala ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku ni ya Allah daripada apa? Daripada api. Dan engkau jadikan Adam itu daripada
tanah. Aku lebih baik daripada dia. Ini ada pula yang salah ambil. Yang salah ambil apa? Salah ambil dalil. Dia kata, itulah tak boleh guna kias, dia kata. Kerana orang yang pertama, makhluk yang pertama guna kias ni ialah iblis. Aku daripada aku. Betul, aku lebih mulia daripada dia daripada tanah. Itu betul. Kias ini salah satu sumber perundangan Islam juga. Tidak ada sunnah wal jamaah, Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Ini ijma' tak mau pakai kerana ulama. Kias juga di istinbat, diijtihadkan oleh ulama. Hadis juga ditafsirkan oleh ulama. Tak mau pakai. Hadis itu manusia. Kita nak pakai Quran saja, sebenarnya dia tak nak pakai Quran. Allah jelas perintah suruh ikut Nabi. Dia tak nak pakai Quran. Bila tak nak pakai Quran, sebenarnya dia tak nak pakai Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak terima Allah sebagai Tuhan. Inilah dia panggil komunis, sosialis. Macam ni bahaya. Bismillah. Nice, panas ya. Temperature tinggi. Kalau kita demam, sejukkanlah dengan air, kata Nabi. Mana tadi? Dan setengah daripada itu dan bahawa ia yang tepat pula